Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, apa dah terjadi semalam dah pun seperti mana yang Zul expectationkan untuk pagi semalam, iaitu ada possibility kita akan drop di 40k dan kita dah drop pun below sedikit bawah 40k. So, sekarang apakah akan tindakan Bitcoin? Adakah dia akan bounce? Adakah dia akan terus melakukan dropping? Nanti kita akan tengok di chart, Zul akan terangkan detail dan Zul akan terangkan berdasar data yang berada di chart dan kita akan tengok possibility percentage yang tinggi nak jatuh ataupun turun di chart nanti. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Khamis malam. So, hari ni adalah hari Jumaat. So, salam Jumaat semua. So, expected untuk adalah hari quarter last weekday untuk crypto. So, besok kita akan weekend. Dan supposedly expected weekend kita akan tengok low volume candle, low volume market ataupun low volume dalam crypto. So apa-apa, let's go kita ke Coin Market Cap. Ini Coin Market Cap kita akan review secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Total market cap currently below 2 trilion, iaitu berada di 1.8 trilion. Kalau awal-awal minggu dengan 1.9, now dah pun 1.85. So, untuk di volume 79, semalam 80 ataupun 50 lebih. So, tengok BTC 40.8, Ethereum 19.5. So, secara summary kita tengok kat sini dalam tempoh 24 hours. So, sekarang baru pukul 7.10. So, ini kita ada dalam masa 50 minit lagi untuk candle daily close untuk candle hari Khamis punya. Tu pukul 8 nanti baru close. So expectation untuk currently kita berada 2.74% dropping untuk total market. Kemudian volume juga drop 5.9 hampir 6%. Kemudian BTC juga drop sedikit 0.2%. So mostly semua sedang melakukan dropping. Tu dengan kuartal summary pergerakan ni, kita expected Bitcoin kuartal red candle dan expected altcoin lain juga akan melakukan red candle. So, berapakah percentage untuk dropping untuk hari Khamis? Untuk Khamis malam, BTC berada 39.8, iaitu sebanyak 3% dropping dalam tempoh 24 hours. Dan Ethereum juga 3.0, iaitu 3.16. Lain-lain coin juga 1.8% untuk BNB. Untuk SRP skim dekat 0.26. Solana drop 4%, Cardano 4%, Terra Luna 6%, AVAX 6%, Dogecoin 2%, still lagi meningkat. Kemudian Polkadot hampir 2%. So, lain-lain coin kita akan expect turut semua melakukan quarter dropping. Semua dalam around 3% dropping. Follow Bitcoin pun dah drop dalam 3%. So, apa-apa kan, let's go kita pergi ke chart. So, untuk semalam tu tengok tak ada yang request untuk sebaran chart untuk anda tengok. So, nanti Zul akan bagikan beberapa chart yang altcoin yang Zul nak tengokkan. Especially Zul nak tengok quarter Ethereum dan juga maybe Zul ni nak tengok quarter, kita akan tengok Shiba Inu, kita akan tengok Dogecoin. Kemudian kita akan tengok juga beberapa sikit altcoin yang lain. So, let's go kita pergi ke coin. Sebelum ke trading view, kita Fear and Index. Fear and Index kita berada di 28, iaitu untuk hari Rabu. So, untuk Fear Index malam ataupun rekaman kita tengok dalam 47 minit ni, pukul 8. So, expectation kita akan drop lagi. Expected mungkin masuk balik dalam extreme fear. Sebab apa masuk balik dalam extreme fear? Disebabkan pergerakan Bitcoin semalam melakukan satu kuartal return yang kuat ke bawah, balik ke kawasan 39. So, semalam price berada kawasan ni dan di dalam Discord channel Zul ada sharekan kata pattern ini. So, pattern ni Zul tak sharekan pagi semalam, tapi Zul sharekan di Discord channel. So, di Discord channel Zul ada terangkan apa yang akan berlaku untuk kata ni. Zul ada sharekan ini. Possibility yang akan berlaku adalah price akan pergi 42 dan return 40, ataupun price akan terus drop ke 4 kuartal break 42, dan apa yang kita tengok adalah pergerakan ini drop ke kawasan 42, drop ke 42. So, ini untuk semalam kita tengok juga Zul ada update kan ni chart ni ke mana ke arah pergerakan untuk malam tadi. So, Zul akan terangkan apa yang Zul lukis kat sini untuk anda faham pergerakan next punya Bitcoin. So, untuk pergerakan Bitcoin kita dah expectation dah drop kawasan ni, dan currently Zul sedang monitor satu bullish trendline, iaitu ascending wedge. So, ascending wedge adalah pergerakan ni, downtrend ni, pergerakan down anti. So, meaning untuk pergerakan ni ada 1, 2, expected inilah 3, 4 dan expected kan 5. So, expected 5 dan ke 6 barulah kita breakout. So, meaning untuk pergerakan ini kita akan expected price kan more drop. Dan adakah ada data apa yang support untuk Bitcoin drop lagi ke kawasan almost dalam hampir 38k. So, kenapa 38k? Expectation kat sini kita ada satu
quarter consolidation kawasan ni, iaitu almost dalam kawasan 37.5. So meaning kita expected boleh drop lagi kawasan ni dan drop betul-betul ke kawasan trendline ni untuk expected next bound sampai kawasan ni, dan berdasarkan pattern wedge yang bullish, expected dia akan breakout itu akan menyebabkan at least dia akan buat kata naik dan expected top ini meaning kita akan breakout ini meaning untuk long term kita akan mau melakukan kenaikan. So itu yang tu expectation boleh berlaku untuk long term. So apapun untuk short term kita akan tengok monitor untuk pergerakan ni, iaitu wedge ini. So wedge ini menunjukkan kita belum ready lagi untuk breakout ke atas apapun, tapi dia boleh bound ni breakout trendline kita expected dia akan pergi ke 42, break 42 baru kita akan mau naik atas. Tetapi untuk data untuk hari ini, adakah price itu akan bound ataupun turun? Zolmo expectation mungkin akan bound lagi berdasarkan, iaitu pertama kita tengok RSI dan stock RSI. So RSI apa yang berlaku semalam, kita tengok price berlaku rejection and stock RSI macam juga. Whatever stock RSI berada di atas ni 100, expected kita akan ada sikit correction. So correction malam dah drop, cuma drop semalam tak berjaya menurunkan kita punya stock RSI ke oversold. So hanya jatuh middle aja, baru jatuh 60. So meaning kita ada lagi almost kita 60, kata data lagi 1 sampai 60, kita expect masih ada ruang 60% ke bawah untuk drop. So meaning kita akan expectation untuk price ini more dropping sampai mana juga. So expected dua ada trendline ni, dan worst case kita dropping, kita follow kita punya megaphone, iaitu pattern megaphone ni ataupun descending opening brown wedge. So ini pergerakan yang putih ni expectation kita akan follow, yang ini sekian the worst case kita boleh berlaku, dan inilah kota pergerakan yang lebih expect agresif untuk bearish market sebelum kita pump balik kemudian breakout. So ini adalah bottom kita expected di kawasan last support itu dah di 29 kita berada di kawasan ini itu. So inilah kawasan the best buy untuk kita buy sebelum kita hold. Kalau ke breakout juga 29 kita akan holding, kita akan tunggu dalam 26 dan 15k. So itulah pergerakan untuk more expected kalau kita akan momentum bearish, tapi walaupun untuk pergerakan ni Zul more expectation untuk short term bearish untuk expectation price. At least untuk kita akan tengok, kita akan assessment balik pergerakan untuk currently apa yang Zul expectationkan untuk berdasarkan stock RSI dan RSI. Kita ada momentum untuk push price at least ke kawasan kuning ni, dan berdasarkan pattern kuartal descending wedge ni adalah bullish, 78% akan break ke atas. Tu meaning kita akan expectation untuk dia sampai ke kawasan ini, ke kita akan buat balik price sampai ke kawasan line kuning dan baru rebound ke 6 tu kita expect barulah breakout, retest dan barulah melakukan kenaikan. So itulah pergerakan Bitcoin untuk short term. Untuk minggu ni tak tahu pasti, mungkin hari Jumaat ni kita akan drop, kemudian hari Sabtu barulah, ataupun kita drop hari Sabtu Ahad, drop satu Ahad kita nak sebab apa, drop hari Sabtu Ahad kita akan buat gap itu akan menjadikan bullish gap sampai atas ni breakout dan melakukan ke atas. So legit untuk kita panggil inilah bullish gap. So apapun minggu lepas kita tak dapat kuartal yang bullish gap. So hopefully minggu ni kita dapat bullish gap, iaitu untuk hari Sabtu Ahad price dropping. Even kalau tengok nak jatuh Sabtu Ahad memang susah, sebab apa, jatuh Sabtu Ahad adalah selalunya kalau price jatuh hari Sabtu Ahad adalah good untuk market, macam dia bullish gap, expected dia akan pergi balik. Tapi kalau dia naik pada hari Sabtu Ahad, expected kita more bearish market, sebab apa, dia create gap bearish. So apa itu gap, mungkin nanti di video seterusnya nanti Zul akan terangkan apa itu bullish gap untuk anda faham. So guys, itulah pergerakan Bitcoin yang Zul expectationkan untuk hari Jumaat. Ada possibility to drop. Kita tengok di daily. Apa di daily? Daily menunjukkan kita still lagi stock RSI berada di expected bullish tu. Dua hanya bullish short term je. So disebabkan apa? Disebabkan daily dah berada di oversold. Yang tak support currently hanyalah RSI. So RSI ikutkan ini lebih kurang sama je pergerakan ni. Ini dan bawah ni kita tengok price tu jatuh sedikit weight dan naik. So sama juga ke kawasan ni, apa yang tu expectation boleh berlaku, iaitu price sedikit lagi weight ke bawah, iaitu dalam kawasan kuning ni sebelum dia rebound atas. Sama juga pergerakan ni kita berada di oversold dan stock RSI berada hampir di 30.39, iaitu align dengan kawasan ni. Kemudian expected kita akan bound balik masuk ke atas 50 ke atas. So 50 ke atas kita akan tengok momentum bullish, expected kita akan at least sampai kawasan ni dan break resistance. Nanti kita akan terangkan manakah resistance yang penting untuk anda ingat. Senang saja, kita currently kita ada berada di 42, 44, 46 dan juga 48. So 3 resistance yang kuat untuk kita breakout. So latest quarter
resistance yang paling kuat kita perlu break dulu adalah kawasan 42, kemudian tu 44, 46 dan 48. Kenapa naik dua-dua? Disebabkan aku kata ada line atau horizontal support yang strong di kawasan price itu. So itulah pergerakan Bitcoin. Yes, kita akan take it short term. Hopefully juga minggu ini ataupun hari Sabtu Ahad kita dropping untuk ke bawah. Kemudian kita akan buat bullish gap untuk expected minggu depan. Kita akan rebound close itu expected breakout kita akan mau naik ke atas. So untuk hari 5 juga semalam adalah last buy. Ini memang last buy di kawasan 39.38 adalah last buy untuk kita, untuk expectation untuk bullish momentum push balik price ni atas. Sekiranya kita fail iaitu sekiranya kita break whatever mana-mana trend line merah bawah ini, meaning kita akan holding semua segala aset, ataupun anda nak kata exit market pun boleh, tak ada masalah. Sekiranya anda kata masih loss dalam sikit, mungkin anda loss dalam 5%, tak salah anda boleh exit market. Tapi bagi Zul, kalau siapa yang macam Zul, expectation kata currently untuk hari ni pun sudah tengok balik dalam 20% lah negative profit balik. So expectation tak masalah, Zul akan holding. So kawasan ni adalah kawasan good buy untuk expected net return. Sekiranya dia breakout bawah selain ni, kita akan holding dan kita akan tunggu more kawasan 33k dan 29k. So inilah sekiranya kita breakout 37 trendline merah ini, yang di manakah net buy kita akan tunggu di kawasan 33 dan juga 29k. So itulah dua position buy kita next untuk sekiranya kita break 37 ke bawah. So itulah pergerakan Bitcoin dan analisis untuk hari ini, dan data-data yang tunjukkan ni hopefully dapat membantu anda. Di 4 hours kita expect akan bullish, untuk di daily kita akan expect more bullish, expect untuk hanya give and time daily. Mungkin kata minggu depan untuk expect kata akan melakukan kenaikan, tapi untuk minggu ni kita tengok macam pergerakan, hopefully expectation kita akan ada sedikit lagi dropping. So nanti tu akan draw balik, line kuning ni terdelete pula. So kami ambil pada point ni, dan point ni segera draw balik. So inilah kita expectation untuk line kuning kita, kat manakah price expectation tu. So meaning kat ni kita ada line ni. So kita punya breakout ini adalah expected kita boleh bounce, sebab apa, kita berada satu trend line. Tapi untuk mengatakan price tu drop ke kawasan 37 dan kawasan trend line ni, untuk confirmation ni senang saja. Confirmationnya ialah bila Bitcoin breakout tu punya trend line merah ni. At least tak perlu tunggu daily, tunggu 4 hours. 4 hours candle close saja below ni, expectation akan more drop ke bawah. Anda boleh ready lah di kawasan untuk buy di kawasan line kuning ataupun line orange ni. So meaning kita ada satu quarter line yang menentukan sama kita datuk di kawasan line kuning ni ataupun merah ini. So ini adalah quarter zone kita, zone untuk last pump sebelum dia dropping. Kalau dropping ini kita expect kita perlu tunggu di kawasan next, iaitu dah pun mereka kita akan tunggu di kawasan almost dalam 30 bukan 33 dan juga expected 29. So itulah next buy sekiranya kita fail di kawasan trendline merah ini. So guys, let's go kita pergi ke chart lain. So pertama tu nak pergi ke chart Ethereum. So apa yang berlaku di Ethereum, apakah movement Ethereum, adakah align dengan kita punya movement di Bitcoin. So pergerakan di Ethereum sama juga, sedang buat satu trendline baru. Di atas ni swing high ini ke swing low ni, kita nampak satu pergerakan trendline. Kemudian tu nampak juga pergerakan bullish di Ethereum. So inilah pergerakan sama juga seperti kita tengok di Ethereum. Kalau nak tu boleh pakai yang ni pun boleh pakai. Okay, kita boleh pakai ni more kata legit betul. So ini adalah falling wedge atau inilah pattern bullish, iaitu price akan follow di channel ini, kemudian give a time dia akan breakout. So meaning untuk Ethereum sendiri pun ada pergerakan sedikit movement ke bawah, iaitu di kawasan kita punya 0.6 Fibonacci, iaitu daripada pergerakan daripada swing low ini to swing high Fibonacci. Nanti tu akan tarik Fibonacci balik. Itu akan tarik Fibonacci swing low to swing high. Kita akan lock box tu boleh tak bergerak. So swing low to swing high, kita nampak 0.6 adalah 2.872 ataupun 2,872k USD dollar. Tu expected dia akan drop ke kawasan ni. Sama juga Bitcoin akan drop almost dalam 30, dan expected masa tu kita akan ada potential untuk bounce. Untuk RSI pun sama seperti Bitcoin, iaitu RSI tu tak berjaya. Untuk pergerakan RSI di Ethereum dan kota BTC align. So meaning kita expectation mungkin untuk expected more dropping sikit untuk Ethereum 2.8, kemudian Bitcoin dalam 38k. So meaning 38k untuk Bitcoin, 2.8k untuk Ethereum, dan expected akan bila daily 4 hours berada di oversold expected daily kata RSI lah more bullish. Sama juga more bullish untuk RSI untuk di
top right side di Ethereum. So meaning kita akan nampak expected mungkin minggu depan, sekiranya minggu ni kita dapat weight ke kawasan 28, minggu depan kita expected kita akan boleh melakukan kenaikan untuk breakout kita punya wedge, dan pattern wedge ni expectation dia akan sampai ke kawasan kita punya almost top 3.5k. Itu untuk Ethereum. So let's go, kita pergi, kita nak pergi ke untuk beberapa coin, iaitu kita nak tengok Dogecoin ni. Dogecoin line-line jatuh, dia naik. So Dogecoin still lagi kawasan ini, still lagi kawasan tu punya bawah shadow ni. So expected untuk semalam kita tengok dah breakout. So Dogecoin pun menunjukkan data yang sama, iaitu yes, dia dah naik. Macam cakap, dia ada satu trend line. Sekiranya dia breakout trend line ini, meaning kita akan expected dia akan drop. So dah breakout, dah drop. Now untuk Dogecoin hanyalah melakukan retest sebelum dia dropping. Dropping sampai mana, kita akan tengok swing high to swing low to swing high. Kita akan tengok support dia berada di kawasan ni. So bila berada di kawasan ni, so mostly as well expectkan untuk Dogecoin more akan dropping ke kawasan trendline orange yang ini sebelum macam cakap ni, Bitcoin ke 38, Ethereum 2.8, Dogecoin boleh sampai ke kawasan ni. So siapa nak buy, yes, consider boleh buy untuk long term Dogecoin. Macam cakap, Zul pun ada position, Zul still lagi holding. Zul ada position untuk 0.05, Zul ada buy 1000 coin itu di Dogecoin. Itu masa awal-awal, iaitu price tu berada dalam bulan 3. Bulan 3 dulu Zul ada buy di kawasan ni dan price melakukan naik high. Sebab apa Zul buy kawasan ni? Sama juga movement, iaitu movement swing high to swing low daripada ni. Swing high to swing low. Right. Zul buy di kawasan 0.5. Sebab apa? Consolidation Zul buy di 0.5 tu. Sebab itulah Zul buy tu quarter seperti good position dan untuk long term. So sama juga pergerakan ni untuk long term untuk Dogecoin. Ada efek ikut dengan Elon Musk juga kata Dogecoin ni. So expected inilah good position untuk buy untuk long term. Tapi hopefully anda invest duit yang expectation anda boleh loss dalam market. So kemudian kita tengok Shiba Inu. Shiba Inu tu dah jual semua tu punya position. Di Shiba Inu hanya yang ada yang profit sedikit je, tak banyak pun. Kemudian untuk currently untuk Shiba Inu berada di triangle ini. So meaning untuk triangle ni kita expect still lagi melakukan. Kalau breakout triangle ni kita akan atas, breakout bawah ni kita akan more drop ke bawah. So itulah untuk Shiba Inu. So Zul nak pergi last coin untuk hari ni. Zul nak tengok Chainlink. So kat Chainlink KDA, BRA, bila Zika, Chainlink. Alright, kita tengok Chainlink. So Chainlink apakah berlaku price dah pun breakout kita punya trendline. So normally macam cakap untuk Zul punya channel, anda boleh quarter remark ni dalam buku, quarter ni perempuan whatever price hit trendline kali ketiga sama upper ataupun down, tapi mostly yang quarter upper trendline iaitu pergerakan trendline ke atas ni breakout saja. Mostly yang ketiga dia akan breakout tu kita boleh buy kat mana, kita akan tunggu swing low to swing high. Kita ada support kita pada 0.6 dan 0.7, iaitu antara 14 dan 12. So apa pun inilah kuota untuk short term pergerakan, tapi untuk long term movement whatever price antara 20 dan 11 dolar adalah good position untuk anda entry untuk long term punya movement. Dan sekiranya anda dah buy kawasan ni kemudian price drop lagi, ini keempat less net buy tu yang Zul akan buy memang banyak, iaitu di kawasan 4.5 ataupun hampir 5 dolar. Untuk sekini kalau nak nampak 5 dolar ni, Bitcoin perlu drop dalam 26k ke kuartal 25k barulah kita akan nampak challenge di kawasan ni. So be ready dengan cash juga, sebab tu cakap even dah lama tu tak buy untuk biar kuartal crypto, untuk dah hampir start bulan daripada awal tahun tu sampai sekarang ni bulan 4 tu tak buy sebarang crypto lagi. Sebab apa? Zul holding cash. Sebab apa? Zul tengok position Bitcoin expected ada 50-50, ada naik ada turun. Now kita nampak expected akan drop lagi. So drop sampai mana itu bergantung pada Bitcoin. Tapi apapun Bitcoin berada di kuartal kita punya last bullish momentum untuk expected dia naik. So, tapi mostly untuk pergerakan ni kita nampak pergerakan bear flag untuk expected dia akan break mana. Break tu ada target iaitu 33 ataupun drop terus ke kawasan 15k. So sekiranya berlaku tak apalah, kita akan dollar cost average kita akan buy untuk long term untuk reducekan kita punya average. Give a time quarter expectation untuk 4 years ke 2 tahun 25 kita akan buran balik. So guys, rasa itu untuk analisis untuk pagi. So apapun hopefully ini dapat membantu anda macam mana untuk analisis. So hopefully kita akan expectation Bitcoin ada possibility untuk drop, dan sekiranya kita ada something news yang kata bagus, seperti kita boleh breakout ini untuk expected break 42. So apapun untuk hari ini berdasarkan RSI Zul more expected price akan mau push ke kawasan ini, ke kawasan 38 sebelum kita minggu depan kita ada
quarter correction, quarter bound balik, breakout dan sebelum melakukan kenakan. You guys, please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan ataupun permintaan, boleh type dalam komen. Nanti Zul akan baca dan Zul akan reviewkan untuk anda. So guys, itu sahaja untuk pagi ni. Please like, subscribe, share kepada rakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.